Dengan melihat kepada paparan-paparan yang ada di skrin tadi, Okey. ringkas, simple dan mudah, benarkah umat Islam menyembah Shiva Lingam dan apa itu Shiva Lingam? Okey. It's a very good question. Benarkah sebenarnya umat Islam menyembah Shiva Lingam? Dan apa itu Shiva Lingam? Untuk itu, kita lihat apa dia sebenarnya maksud kepada Shiva Lingam. Sebab bila kita nak bincang tentang isu Shiva Lingam ini, dia akan menjadi sukar untuk kita nak bincang jika kita tidak memahami definisi Shiva Lingam itu sendiri, apa itu Shiva Lingam. Sebab saya percaya ramai di kalangan orang Islam sendiri tidak mengetahui apa itu Shiva Lingam. So insya-Allah hari ini saya akan perjelaskan apa itu Shiva Lingam insya-Allah. Kita saksikan slide yang kita paparkan dan untuk makluman, kita sediakan ini untuk memudahkan kefahaman semua bangsa, semua agama, Ya, terutama sekali rakan-rakan Muslim. Silakan Saudara Zamri. First, saya nak bagi tahu dulu dekat semua penonton, tujuan kita bagi tahu perkara ini dan apa yang saya akan percakapkan ini bukanlah pandangan saya peribadi, tetapi ini adalah pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh scholar di dalam agama Hindu sendiri, yang mana saya ambil daripada kitab-kitab agama mereka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan yang kita nak buat ini supaya mereka faham apa itu Shiva Lingam dan supaya kita juga boleh menjawab tuduhan-tuduhan yang telah dilontarkan sekian lama. So kita lihat. So basically Shiva Lingam dia ada kaitan dengan Shiva. Okey, Shiva ni adalah dewa pemusnah bagi orang-orang yang beragama Hindu. Dan juga dia ada isteri dia adalah Parvati kalau kita lihat dekat sana, dan mereka ada anak dia yang tengah dukung tu adalah Ganesha, dan yang tengah duduk dekat bawah tu adalah Murga. Okey. Dan ini sebenarnya rupa Shiva Lingam. So mereka mengatakan kononnya kita menyembah Shiva Lingam tersebut. Okey. Dan kalau kita lihat ini Shiva Lingam, dia ada dua part yang utama, satu dipanggil sebagai lingga dan satu lagi dipanggil sebagai yoni. Lingga adalah lingga adalah bahagian yang nampak macam silinder dekat atas tu, dan juga yoni adalah bahagian bawah dia yang agak leper. Okey. So untuk kita nak memahami apa itu sebenarnya Shiva Lingam, kita perlu pergi kepada kitab mereka. Dia ada satu kitab di dalam agama Hindu yang dipanggil sebagai Shiva Purana. So dia basically berkaitan dengan story-story yang berkaitan dengan Dewa Shiva mengikut daripada ajaran mereka. Dan hari ini bukan hanya saya nak cakap kosong je, kalau kita nampak kita memang ada buku Shiva Purana dekat sini. Tak cukup dengan satu, kita ada lagi satu juga dekat sini berkaitan dengan adakah ini CD-CD ataupun versi berbeza ataupun terbitan berbeza? Okey, basically dia ada terbitan daripada beberapa penerbit. Walau bagaimanapun isi kandungan dia sama, cuma kadang-kadang chapter ini ada dekat tempat lain, kadang-kadang dia ada berbeza. Contoh di dalam satu Shiva Lingga, perkara tersebut disebut dalam chapter 6, setengahnya ada disebut dalam chapter 12 dan sebagainya. Susunan berbeza. Susunan berbeza. Okay. Tetapi basically isi kandungannya sama. So ini adalah kitab apa nama tadi? Shiva Purana. Okey, dan kemudian untuk kita nak memahami apa itu sebenarnya Purana. Okey, kalau brother izinkan mungkin saya boleh terangkan sedikit. Silakan, supaya orang Islam juga dia boleh memahami tentang apa dia sebenarnya kitab ini. Kitab di dalam agama Hindu mereka percaya ada 18 Purana yang utama. So Shiva Purana adalah salah satu daripada 18 Purana yang utama, dan kalau kita lihat di dalam agama Hindu kita boleh bahagikan kitab ini kepada dua bahagian yang utama. Yang pertama disebut sebagai Shruti, yang kedua disebut sebagai Smriti. Shruti adalah kitab utama, kitab yang paling awal di dalam agama Hindu. Di bawah Shruti dia ada Veda, Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda dan juga Atharva Veda. Dan juga ada Upanishad. Upanishad ada pelbagai Upanishad. Okey, dan kemudian di bawah Smriti dia ada kitab-kitab ikhtias dia panggil, termasuk juga dengan Puranas. So dia ada Mahabharata, dia ada Ramayana, kemudian dia ada Bhagavad Gita. So ini adalah kitab yang paling famous di kalangan orang Hindu. So biasanya orang Hindu dia akan guna kitab ini. Namun apa yang kita nak cerita pada hari ini adalah kalau kita lihat tentang lingga ini, tentang lingga kita tak boleh tengok ianya disebut di dalam kitab-kitab Shruti. Kitab Shruti adalah kitab yang terawal. Kita boleh bahagikan Hindu ini kepada dua era yang terawal. Satu dipanggil sebagai era Vedic. Maksud dia era Vedic ini zaman terawal yang mana mereka mengikuti Veda dan sebagainya. Kemudian dia wujudnya era yang dipanggil sebagai era Puranas ataupun era Ihtihas yang mana dipercayai bermula 300 BC.
Before century. before century, 300 before century. Dan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Shruti, dia tidak ada terkandung, dan kita boleh lihat tidak ada terkandung berkaitan dengan Siva Lingga itu sendiri. So kita tak boleh jumpa di dalam kitab-kitab Shruti, hanya ada dalam kitab-kitab Smriti. Okey, kembali semula kepada topik kita pada hari ini. Kalau kita lihat sekarang ni, kalau kita nak tahu apa itu Siva Lingga, kita perlu pergi balik kepada kitab mereka untuk mengetahui apakah itu Siva Lingga. Dan kita akan lihat dekat sini dalam Kodi Rutra Samhita, chapter nombor 4 dan daripada bab yang kita boleh cek, dia ada berbeza macam saya kata tadi. Boleh baca daripada bab 1 sampai ke bab 12. Di dalam bab tersebut, dia akan cerita mengenai origin of Siva Lingga. So ini adalah kisah yang berkaitan dengan Siva Lingga dan kita boleh baca. So di dalam buku tersebut, ini di dalam bahasa Inggeris dan saya ada translatekan juga di dalam bahasa Melayu. Okey, kalau kita lihat di dalam tajuk kepada topik ini adalah yang diletakkan di dalam buku tersebut. Kalau Bro Amin pun boleh lihat di dalam ini. Dia ada diletakkan tajuknya adalah The Reason Behind Phallic Worship by the Sages. Chapter 6. Ya, boleh tengok kalau nak mungkin saya boleh tolong untuk Bro Amin. Bro Amin pernah tengok buku ni? Ini kali pertama saya buka buku ni. Okey. So lagi satu saya nak bagi tahu dekat semua penonton, apa yang saya nak cakap ini dan apa yang saya bawakan kepada anda, buku ni bukan saya tulis, buku ini bukan scholar Islam yang tulis, malah bukan scholar Kristian atau sesiapa yang tulis. Ini adalah buku yang ditulis oleh scholar Hindu sendiri. Okey, kalau ikut buku ni, dia ditulis lebih kurang pada tahun 1907, yang mana mereka mengambil daripada yang terawal dan sebagainya. Okey. Dan penulis kepada kitab ini adalah Roma Harshana, yang ini disciple of Shiva Vyasadeva. Mereka percaya yang menulis kitab ini, dan kemudian telah diterjemah dan telah ditulis kembali oleh J.L. Sastra pada tahun 1906. So ini basically adalah berkaitan dengan Shiva Purana. Sebelum kita pergi kepada topik, saya nak buka untuk Bro Amin. Okey, so kalau kita lihat ini dia punya chapter. So kalau chapter 4 kita kena pergi kepada nombor 4, dia panggil sebagai Kodi Rutra Samhita. Okey, ni chapter 4. So 4.5 dia cerita tentang Mahabal Siva Lingga, dan juga 4.6 the reason behind Phallic worship. I see. Okay. Itu yang Brother Zamdi sebut Phallic worship tadi. Ya, betul. Okey. So ini rujukan, saya ada bagi juga rujukan daripada ini. So macam yang saya kata tadi, boleh tengok juga daripada bab 1 hingga ke bab 12, sebab ada yang akan menceritakan kisah ini di dalam bab yang ke-12. So nak cerita tentang bagaimana dia wujud dan sebagainya. Mungkin kita boleh, mungkin penonton sendiri boleh baca apa yang telah saya tulis di situ. Ini adalah sejarah bagaimana Siva Lingga itu wujud. Okey. Dan perlu kita tahu latar belakangnya agar kita faham. Agar kita faham. So pada peringkat awal, pendeta ingin tahu. Tengok dekat sini dia start, pendeta dengan rasa ingin tahu bertanya Sutaji. So yang tengah cerita kisah ini adalah Sutaji, tentang tujuan mengapa Dewi Parvati telah mengambil keputusan untuk muncul dalam bentuk Faraj ataupun dipanggil sebagai Yoni. So basically kalau kita lihat daripada buku ini, dia mengatakan yang linggam itu adalah Phallic, ataupun dalam bahasa Melayunya kemaluan lelaki, dan juga Yoni itu adalah Faraj. Dan mereka ceritakan pada zaman dahulu sebahagian pendeta telah membuat penebusan dosa ataupun mereka pergi bertapa lah. Okey, mereka bertapa di kuil Shiva yang berada di hutan Daruk. So waktu itu mereka Shiva dia pergi untuk nak menguji kesetiaan mereka, dan waktu itu dia telah pergi di hadapan mereka dalam keadaan yang naked. Dan kemudian isteri-isteri pendeta datang. Saya pendekkan cerita, isteri pendeta kemudian datang. Dan berlaku beberapa bila pendeta isterinya datang, ada yang macam tertarik dan sebagainya. Kemudian ketika itu bila datang pendeta-pendeta ini, pendeta pula tengok, oh siapa ni tiba-tiba dia datang. Sebab waktu Shiva pergi itu, Shiva tak pergi sebagai Shiva, dia telah pergi sebagai menyerupai satu orang yang lain. So waktu dia pergi, bila orang nampak, kemudian pendeta itu telah menyumpah Shiva agar kemaluannya terpotong. Dan apabila kemaluannya terpotong, kemaluan itu tengah jatuh daripada langit, dan kemudian orang-orang pendeta ni dah sedar benda itu tengah datang, dan mereka merasakan itu adalah ancaman kerana dia sangat panas, membakar apa yang ada dan sebagainya. Mereka pergi minta tolong dengan
Brahma. Brahma ini adalah satu lagi dewa di dalam agama Hindu. Mereka pergi minta tolong dan Brahma bagi tahu, kenapa kamu telah timbulkan kemarahan Shiva. Untuk memadamkan kemarahan itu, kamu perlu berjumpa dengan Parvati, dan mereka meminta agar minta Parvati untuk mengambil rupa bentuk Faraj. Agar yakni kemaluan wanita, agar mengambil rupa bentuk kemaluan wanita untuk yang tengah jatuh tu, supaya dia boleh apa orang panggil sambut. So ini sebenarnya adalah kisah bagaimana Shiva Lingam wujud, dan selepas ini baru wujudnya penyembahan kepada Shiva Lingga, ataupun kisah ini juga dikenali dengan nama Hatkeshwar. So ini adalah sejarah bagaimana Shiva Lingga wujud. Mungkin ada yang tidak berapa, mungkin ada kata betul ke kisah ini dan sebagainya. Kepada tuan-tuan yang sedang menonton, jika ada masa dan sebagainya, boleh beli juga Shiva Purana dan sebagainya, boleh baca sendiri. Dan kisah ini bukan hanya diceritakan dalam Shiva Purana. Dalam Shiva Purana dia ada lain sikit. Kalau kita tengok dalam Encyclopedia Hindu, di dalam Encyclopedia Hindu juga ada menceritakan tentang kisah ini, namun naratifnya agak berbeza sedikit. Namun dia tetap memberikan makna kepada lingga itu adalah kemaluan Shiva, dan juga yoni itu merujuk kepada Faraj, Parvati, isteri kepada Shiva. So ini yang ada dalam itu, dan juga boleh rujuk satu lagi rujukan yang ada adalah di dalam Lingga Purana. So ada satu Purana yang dinamakan sebagai Lingga Purana. So mereka boleh cek juga di dalam Lingga Purana untuk mendapatkan maklumat tentang perkara ini. So saya juga ada dapatkan beberapa dictionary. So bila kita nak tahu tentang satu bahasa, tentang satu perkataan, Bro Amin, so adalah bagus jika kita pergi kepada kamus bahasa tersebut untuk mengetahui apa sebenarnya maksud kepada lingga. Untuk berlaku adil. Untuk berlaku adil. Dan seperti mana yang kita tahu, bahasa Sanskrit adalah a dead language, bahasa yang telah mati. Tidak ada satu pun peradaban manusia yang pada hari ini masih lagi menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa pengantaran ataupun bahasa perbualan harian mereka. So bila kita nak tahu maksud kepada perkataan itu, kita perlu rujuk kembali kepada kamus yang terdapat, kamus di dalam bahasa Sanskrit. Ini antara salah satu kamus yang mana bila kita cari Shiva Lingga, dia keluar. Shiva Lingga, apa makna kepada Shiva Lingga? Shiva genital organ of Shiva worship in the form of lingga. So ini yang terdapat. Dan mungkin ada yang kata, oh dictionary itu tak betul. Saya ambil dictionary yang lain yang memberi makna yang sama juga. Definisi the male organ of phallus yang ini memberi makna kepada kemaluan, dan juga dictionary yang lain pun lingga memberi maksud yang sama juga. Ada 3 dictionary yang saya ambil. Dan juga kalau kita lihat, contohnya bila kita nak tahu apa sebenarnya buku, ada orang dia tak faham maksud buku. So kita nak tahu lebih lanjut tentang buku, mungkin kita boleh lihat apa sebenarnya maksud kepada buku teks. Apa maksud buku teks? Apa maksud kepada buku tebal ataupun tak kira apa jenis buku. So bila kita cek di dalam kamus-kamus ini, semua lingga-lingga ini sebenarnya lingga dia memberi dia menghala, maksud lingga itu memang menghala kepada kemaluan lelaki ataupun penis. Ini di antara yang kita boleh lihat, lingga agra, the end of gland of penis, semua ini memberi makna kepada penis. Dan juga bila kita cek apa dia yoni, bila kita cek di dalam kamus tersebut, vagina, apa maksud kepada vagina, salah satunya adalah yoni. Dan kita boleh nampak dalam kamus lain juga perkara yang sama. Namun Bro Amin, apa yang saya nak cerita pada hari ini adalah berkaitan, sebelum itu mungkin kita boleh lihat juga di peringkat awal. Okey, saya ada collect juga beberapa gambar-gambar terawal mengenai dengan Shiva Lingga ini. Bagaimana rupa yang bentuk yang terdahulu, yes, tentang gambar-gambar yang terdapat dalam Shiva Lingga. Pada peringkat awalnya, ini di antara rupa bentuk Shiva Lingga yang ada. Kemudian ini antara yang lama-lama, yang terawal, rupa-rupa Shiva Lingga yang kita boleh lihat. Ini antara yang terawal, yang belah situ tu dekat Thailand. Oh, okey. Dan ini adalah rupa Shiva Lingga yang terbaru. Sekarang ni mereka telah update kepada begini. Okey, poin yang saya nak cerita dekat sini ni tentang Shiva Lingga ni is very simple. Kenapa saya nak cerita benda ni? Sebab kenapa saya bagi tahu tentang apa sebenarnya sejarah di sebalik Shiva Lingga? Sebab mereka claim kononnya kita menyembah Shiva Lingga. Namun kalau kita lihat di dalam mana-mana kitab agama Islam, baik Quran, baik hadis maupun karangan daripada mana-mana alim ulama, apa saja kitab, tak kira daripada mana-mana aliran,
kita tak akan ketemui sebarang cerita sedemikian. Jadi klaim orang untuk mengatakan kononnya orang Islam itu menyembah Shiva Lingga, saya anggap adalah sangat tidak berasas dan tidak logik langsung. Sebab perkara tersebut tidak diajar di dalam agama Islam sendiri, dan Islam tidak mengajar kita untuk menyembah sebarang kemaluan, tak kira kemaluan manusia maupun binatang dan sebagainya, maupun menyembah sebarang faraj, sama ada faraj manusia, binatang dan sebagainya. Ajaran sebegini tidak terdapat di dalam mana-mana ajaran agama Islam. Itu yang saya nak jelaskan kepada orang-orang yang mungkin masih lagi beranggapan apakah benar orang Islam menyembah Shiva Lingga. So, tujuan saya hari ini untuk menceritakan kisah ini supaya orang faham. So, orang Islam pun akan tahu kisah-kisah sebegini tidak terdapat di dalam ajaran kita dan kita tak ada kena-mengena dengan isu Shiva Lingga dan sebagainya. Mereka nak sembah apa, itu tidak ada kena-mengena dengan kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidu ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Sesungguhnya kami orang Islam, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. So saya harap klaim-klaim sebegini, kononnya orang Islam menyembah Shiva Lingga dan sebagainya, bolehlah hentikan setakat ini insya-Allah. Saya